Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Musi Majlis, imam-imam, tata kuasa masjid, ibu ayah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, Cikgu Zul WhatsApp saya 6 Oktober 2019. 6 Oktober 2019 ni kita dah setuju nak datang bulan Mac 2020. Ustaz tak datang, Covid datang. Tapi bila Allah Ta'ala izinkan, maka alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa kena buat ceramah Isra Mi'raj? Dan kenapa perlu datang dengar ceramah Isra Mi'raj ni? Hari ni dah 28 Rejab. Dari awal bulan Rejab baru ni dah banyak ceramah Isra Mi'raj. Dalam TV, dalam radio, barangkali di masjid ni, forum, kuliah, masjid lain, ustaz lain, surau. Kenapa kena datang dengar juga? Dan kenapa setiap tahun datang je bulan Rejab kita buat ceramah Isra Mi'raj? Kenapa buat setiap tahun? Kerana memang orang putih sebut repetition is mother of knowledge. Kita perlu ulang. Dia adalah ibu kepada ilmu pengetahuan. Sebagaimana tiap-tiap hari Jumaat menjadi rukun khutbah. Kan tiap-tiap hari Jumaat kan khatib sebut pesan apa? Ittaqullah. Masa tu belum tidur kan? Takkan tidur dah masa tu kot, baru intro. Masa tu belum tidur lagi, biasa sempat dengar ittaqullah. Lepas tu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kenapa tiap-tiap minggu kena pesan takwa? Penting. Kenapa tiap-tiap tahun kita ulang kaji Isra Mi'raj? Penting. Banyak pengajaran daripada peristiwa mukjizat yang sangat hebat ini. Okey. Ustaz, tapi dah banyak ceramah, ustaz ni begini, ustaz ni. Ya, kisahnya sama. Mekah, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, diwajibkan solat, turun balik Mekah, sama. Takkan ada ustaz ceramah Isra Mi'raj dari Mekah pergi ke Jepun. Kalau ada, itu ajaran sesat. Sama. Dan mana-mana ustaz yang ceramah Isra Mi'raj pun sama. Dari segi fakta sama. Tapi kenapa kena dengar juga? Sebab ibrah, pengajaran, apa yang nak diambil. Itu ustaz ni syarah bahagian ni, ustaz ni ambil angle ni, ustaz ni itu. Jadi lagi banyak kita dengar, lagi pelbagai. Ustaz tak pelbagai, kadang-kadang saya pernah dengar dah ni. Tak apa, kalau pernah dengar dah, dengar balik. Itu mengukuhkan lagi ilmu. Dan yang paling penting sekali, kalau kita kata saya dengar dah, saya pun ingat peristiwa ni ustaz, setakat mana yang kita ingat itu memberi kesan dalam perangai kita, dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Jadi kita terus buat. Contohnya subuh esok, ada lagi ceramah Isra Mi'raj, surau kat sebelah, masjid kat sebelah, kita pergi dengar. Sebab ustaz ni cerita begini, ustaz ni cerita begini. Okey, itu bab kenapa Isra Mi'raj perlu kita dengar. Dan sudah pasti dari segi sejarahnya kita tahu bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini gini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia berapa tahun? 40 kan? Nabi Muhammad berdakwah di Mekah berapa tahun? Ustaz, janganlah tanya kami, ceramah dah lah.
13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 3 tahun pertama dakwah senyap-senyap. Tahun keempat mula dakwah terbuka. Masa sepanjang Nabi mula berdakwah ini, ada 2 orang insan yang banyak support Nabi. Seorang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sebagai isteri, support dari segi psikologi, keuangan berada di sisi. Dan juga pak saudara Nabi Abu Talib, dia lindungi Nabi. Orang Mekah pun segan nak ganggu Nabi sebab Abu Talib. Tapi Abu Talib tak memeluk Islam. 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah ni, kedua-dua insan ini meninggal dunia. Sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Isterinya meninggal, pak saudara yang duduk cover dia selama ni. Dan ini subhanallah, ini besar hikmah Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa pergantungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masa inilah sebab tu ada ulama menyebut tahun ke-10 ini digelar sebagai Amul Huzni, tahun sedih. Jadi sedih memanglah kita nak hidupkan masjid, kita nak berjuang Islam, kita nak buat orang-orang yang rapat yang selalu tolong kita tiba-tiba meninggal dah dia. Allahu akbar. Terasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala antara hikmahnya berlaku Isra Mi'raj nak menghiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburkan hati. Kat Mekah kena ada sahabat kena seksa, kena boykot, kena ganggu dakwah. Tiba-tiba Isra Mi'raj jumpa dengan nabi-nabi. Kita kena tekan kat Mekah, kita kena ganggu dakwah. Jumpa dengan nabi-nabi, solat di Masjidil Aqsa bersama para nabi, naik ke langit-langit, jumpa dengan nabi-nabi yang berhadapan dengan kaum masing-masing yang begitu teruk dalam menyampaikan Islam. Jadi ini hiburan sebenarnya. Macam kita lah, kita pergi hospital, kita sakit benda dekat kaki tu, go out, go out, sakit, go out. Kita pun pergi hospital. Lepas jumpa doktor tu nak balik kedah kan? Aluk ustaz. Nak balik tu jumpa orang yang sakit gout juga, tapi kaki kiri kanan duduk atas wheelchair, tangan lagi tak boleh nak bergerak. Kita ada juga gout. Kita tengok gout dia tu lagi teruk, memang go out terus. Lepas tu kita jumpa pula Allah yang ni pula sakit kanser, tak boleh nak bergerak. Jadi kita yang sakit ni, bila kita tengok orang yang lalu orang sakit begini, kita rasa apa? Bukan aku seorang yang kena uji begini. Jadi Isra Mi'raj, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi berhadapan dengan kaum-kaum mereka, yang aku lalui ini pun ini lumrah, ini dilalui oleh para nabi. Cumanya yang saya nak tekan di sini perkara yang pertama sekali. Okey, yang pertamanya begini. Pada zaman tu orang dari Mekah nak pergi ke Masjidil Aqsa mengambil masa 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Balik ke balik? Bukan ada queue ke balik? Nak belajar cakap ala ustaz. Pergi sebulan, balik sebulan. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu pergi dalam 1 malam. Pada zaman itu tak ada kapal terbang. Saya pukul 3 tadi di Kuala Lumpur, sampai sini pukul 4 naik kapal terbang. Zaman tu tak ada cerita kapal terbang lagi. Orang pergi sebulan, balik sebulan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku pergi dalam 1 malam. Saya nak tanya tuan-tuan, logik atau tidak?
Tak nak jawapan panjang, nak jawapan logik, tidak. Zaman tu orang pergi sebulan, balik sebulan, tiba-tiba cakap pergi malam tadi Masjidil Aqsa tu naik ke langit, tu balik Mekah balik. Logik atau tidak? Berani cakap tak logik je. Logik cakap tak logik. Logik ke tak? Tak nak jawapan panjang, tak nak syarah, jawapannya objektif. Logik atau tidak? Logik? Logik tak? Tak. Tak. Ni khilaf ulama al-ustaz ni. Logik atau tidak? Logik. Logik. Logik tak? Haji berani cakap tak logik. Logik ke tak? Slow dah tadi. Ini slow dah sikit. Tak nak jawapan panjang, nak jawapan logik tak? Dia gini, bila kita sebut perkataan logik yang memutuskan logik atau tidak, kita guna apa? Guna akal. So sekarang logik atau tidak? Guna, bila perkataan logik atau tidak, logik itu kita guna akal, maka tidak. Kalau guna iman, maka kita tak jawab logik, benar. Sekali lagi, kalau guna akal, tak logik. Kalau guna iman, benar. Benar. Itulah yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya harap ni kita ada buat live kan, jangan potong separuh-separuh Nanti potong ustaz kata Isra' Mi'raj tak logik. Share. Yang tengok live tu share sekarang. Sekali lagi, kalau guna akal, maka, kalau guna iman, maka benar. Inilah yang berlaku apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik cerita ke orang Mekah. Abu Jahal dengar. Ya Muhammad gini, aku kumpul orang ramai-ramai, kau cerita benda ni boleh? Hakim Muhammad, itu bagi Abu Jahal, dia guna apa? Abu Jahal guna akal. Akal tambah lagi dengan kebencian kepada Islam. Abu Jahal dia guna akal tambah dengan benci. Ada Ummu Hani. Ummu Hani ni sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, boleh tak Rasulullah jangan cerita lagi lah kat orang tentang Isra' Mi'raj ni. Saya bimbang orang dapat poin untuk kutuk lagi Rasulullah. Dah lah banyak dah kutuk Rasulullah. Boleh tak jangan cerita lagi isu ni. Isu ni jangan buat keluar lagi. Jangan buat keluar lagi. Nanti kena kutuk lagi Islam. Dia sebab sayang kat Rasulullah, bukan sebab tak percaya. Bahkan di Mekah dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq menyatakan bahawa adanya orang yang murtad. Dia Islam dah masa tu. Bila dia dengar Nabi cerita Isra' Mi'raj, dia murtad. Allahu Akbar. Sebab apa dia murtad? Sebab apa dia murtad? Sebab dia guna akal semata-mata. Maka bagaimana pula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sayyidina Abu Bakar kata, sekiranya itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi pelik daripada tu pun aku percaya. Iman. Bagi saya ni ada dua perkara penting dalam Isra' Mi'raj. Ni satu, yang kedua lagi kita cerita nanti bab solat. Ini perkara akidah
Ini perkara tauhid. Yang malam ini kita keluarkan satu kaedah. Apabila bertembung antara logik akal dengan iman, maka kita utamakan iman. Inilah yang menyebabkan kita semua tahu Sayyidina Abu Bakar mendapat title As-Siddiq. As-Siddiq yang membenarkan. Sebab tu saya kata kalau guna iman benar, kalau guna akal tak logik. Maka tuan-tuan tolong malam ni, saya boleh nampak kat belakang sana ada ibu-ibu belakang sana dia cakap, dia tunduk macam dia tulis nota lah. Saya memang kalau saya pergi ceramah, kalau ada orang perempuan saya semangat lebih. Bukan nak menggatal, sebab ibu-ibu ni ramai yang suka ambil nota. Orang lelaki biasanya dia terus hafal. Ada juga ustaz ambil nota ustaz. Okey. Ini kaedah penting kaedah penting. Apa kaedah tadi? Cuba sebut. Kalau bertembung bukan ilmu dengan akal. Kalau bertembung logik akal dengan iman, kita utamakan iman. Ini kaedah penting yang kita buat keluar daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Bila terlalu guna akal semata-mata, itu yang murtad tu. Tak logik. Itulah kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah yang beritahu, lagi pelik daripada ni pun aku percaya. Radhiyallahu anhu. Okey, sekarang kita dah dapat kaedah ni. Cuba kita bawa kepada contoh dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak letak contoh? Ada orang berniaga. Ustaz, saya kontraktor Ustaz. Zaman sekarang ni kalau kita tak suak situ, tak hulur sini, bagi kat situ, bagi kat ni, kau tim kat situ Ustaz. Tak boleh lah, tak boleh nak bisnes lah Ustaz. Kita tak bagi situ, tak bagi sini, kita tak boleh bisnes Ustaz. Itu siapa cakap? Itu logik akal. Kita buat bisnes, kita jadi kontraktor, kalau tak hulur duit, tak dapat job, tak dapat tender, tak dapat award. Itu logik akal. Iman kata apa? Iman kata rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Iman kata apa? Ini haram, aku tak nak terlibat. Itu iman. Ada Isra' Mi'raj ajar kita. Ustaz, kalau kita buat bisnes, kita jujur, betul? Betul jujur sangat Ustaz. Kita jujur sangat, tak boleh. Kita bisnes ni Ustaz, kita kena gini. Kita tak boleh jujur sangat. Itu akal kata. Iman kata, dalam bisnes aku mesti jujur. Tapi jangan jujur saja, jujur dan cerdik. Masalah juga kalau jujur tapi tak cerdik, tu kena tipu. Kita jujur tapi kita cerdik. Nabi Muhammad bisnes, baginda seorang yang al-amin, jujur dan cerdik, fatanah. Yang kata kita tak boleh jujur sangat Ustaz, bisnes ni tak boleh jujur sangat. Jujur tak semestinya kita cerita modal kita berapa kat orang. Tak, saya berniaga ni, saya adalah untung tapi taklah banyak sangat. Tak semestinya jujur kita kena cerita belaka. Ni modal saya, packaging, lepas tu supply ni, transport, modal saya ni 75 sen, saya jual RM1. Tak semestinya jujur kita kena cerita belaka. Tapi logik akal kata, kalau jujur, tak boleh bisnes. Iman kata, aku kena jujur. Sebab aku bisnes ini, tiket aku bersama dengan para Nabi di hari akhirat. Sebab Nabi Muhammad janji, orang bisnes yang jujur, mereka bersama para Nabi di hari akhirat. Jadi Isra' Mi'raj ajar kita. Nak satu lagi contoh? Satu lagi contoh. Okey. Ni matematik sikit. Seorang ayah meninggal, tinggal duit 30,000 pusaka. Ada anak 2 orang saja, laki seorang, perempuan seorang. Berapa duit pusaka tadi?
Berapa duit pusaka? Assalamualaikum. Berapa duit pusaka? 30,000. Anak berapa orang? Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan ni suami dia meninggal dah. Yang perempuan ni ibu tunggal. Ada anak yatim 4 orang. Yang lelaki ni CEO kat office. Gaji 35,000. Okey. Yang lelaki kerja apa? Gaji berapa? 35,000. Yang perempuan ibu tunggal. Ada anak yatim 4 orang. Duit pusaka berapa? 30,000. Nak bagi pusaka. Yang lelaki dapat berapa? 20,000. 2 bahagian. Kalau duit 30,000 dapat berapa? 20,000. Yang perempuan 10. Yang lelaki kerja apa tadi? Yang lelaki dapat 20,000, yang perempuan ibu tunggal dapat 10,000. Setuju? Oh, lelaki setuju. Oh, perempuan setuju? Setujulah, dah hukum. Di sini logik kata apa, iman kata apa. Isra Mi'raj nak ajak kita cara berfikir. Hang fikirlah. Logik kata, Allah, kenapa tak bagi sama banyak? Ataupun 30 tu bagi kat yang perempuan semualah. Kan lelaki gaji dah ada dah. Itu siapa kata? Logik. Iman kata apa? Ini Allah dan Rasul beritahu. Ini. Lepas yang CEO dapat 20,000, dia nak bagi separuh lagi kat kakak perempuan dia, nak bagi semua. Itu cerita lain. Ataupun dia ambil 20,000, dia pun balik. Dia pun balik rumah dia 20,000. Boleh tak kita kata, tengok betul lah abang yang lelaki ambil semua 20,000? Tak boleh. Logik iman. Isra Mi'raj ajar kita. Boleh saya bagi satu lagi contoh? Dalam undang-undang Islam, orang yang berzina nak disabitkan hukuman zina, kena ada berapa orang saksi? 4. Saksi tu kena tengok perzinaan. Sekarang ni orang berzina, orang pergi cari hotel, orang sembunyi. Macam mana saksi nak tengok dia berzina? Saya ceritalah hukum Islam ni. Zaman sekarang tak sesuai dah. Orang berzina, orang sembunyi. Mana ada? Macam mana nak cari saksi 4 orang tengok berzina? Bila nak laksana hukumnya? Tak logik lah. Logik. Iman kata apa? Iman kata dah ini perintah Allah. Bukan cerita politik. Ini cerita iman. Dia curi motosikal sebuah. Sampai nak potong tangan dia. Dia hidup berpuluh-puluh tahun tak ada tangan sebelah. Ini curi motosikal sebuah. Siang kat dia. Siapa kata tu? Akal. Tapi iman kita kata ini perintah Allah. Sekarang ni sampai kita, kalau orang cakap bab undang-undang Islam, oh ni politik, ini politik, ini tengok sampai macam tu sekali, akal menguasai. Kan cerita politik ini cerita iman. Sebab tu masalah perzinaan, masalah anak-anak luar nikah tak boleh nak selesai. Bila orang nak utamakan akal. Ustaz, saya selama ni saya buat bisnes 2 juta, 3 juta Ustaz. Sekarang saya dapat peluang bisnes 35 juta. Jadi saya perlu fund, saya perlu loan, saya perlu buat pinjaman. Tapi yang ada, yang boleh buat fundnya semua cara riba saja Ustaz. Yang Islamik tak ada. Jadi dah orang lain semua ambil. Lepas saya, biarlah saya ambil. Lepas ni kita derma kat masjid surau Ustaz, kita derma kat anak yatim. Logik. Dia sendiri keluar fatwa. Tak apalah saya terlibat dengan riba, tak apalah saya hulur rasuah, saya untung nanti saya pergi tolong anak yatim. Ini akal. Iman kata macam mana dari segi hukum. Okey, kita selesai dulu satu perkara malam ni. Isra Mi'raj mengajar kita ketika bertembung antara logik akal dengan iman, maka orang beriman yang
belajar tentang Isra' Mi'raj. Orang beriman yang faham iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia akan mengutamakan apa yang Rasulullah, apa yang Al-Quran bagi tahu. Okay. Selesai. Okay. Banyak lagi. Kalau nak bagi contoh, orang lelaki boleh kahwin berapa orang? Ustaz, yang contoh ni tak payah faham dah. Nanti orang belakang marah nanti. Kan? Suami kita tak layak, suami kita tak mampu, tak apalah. Tapi iman kita kata ini hukum Allah. Dan perkara lain lagi. Okey, saya nak bagi tahu sikit. Sebenarnya kita nak tapi balik. Kita nak keluar balik daripada kaedah ni. Sebenarnya apa yang Allah dan Rasul beritahu, kalaulah akal itu diguna dengan betul, dikaji, dia akan jumpa balik kebenaran. Tadi kita kata kalau guna akal saja dengan yang Allah dan Rasul beritahu, mungkin tak tali, kita utamakan yang Allah dan Rasul. Tapi sebenarnya kalau akal ni diguna betul-betul dengan insaf, kaji, dia tak akan bertembung, dia akan seiring. Contoh, adalah orang alok staf ni, dia kerja di mana jauh sikit, Sungai Petani. Sungai Petani berapa kilo dari sini? Berapa jam? Setengah jam. Jauh sikit lah. Baling jauh sikit lah. Baling dia tak ada ayat lah. Dia pergi baling, dia balik kerja. Dia pakai apa? Baju coat, blazer. Balik kerja pakai coat. Dia teringat anak kat rumah. Dia pun singgah stesen minyak. Dia beli coklat, gula-gula. Beli gula-gula 10 biji, letak dalam poket coat dia. Sampai rumah, dia tanggal baju, ambil. Tadi beli 10 biji gula-gula, dia pun ambil 5 biji, keluar. Kok dia tu disangkut kat dinding. Gula-gula tu ada dalam poket separuh, ambil bagi ke anak-anak. Dia tinggal kat dinding. Semut gigi masuk. Dia manis kan. Malam tu bos dia telefon, esok hang kena pi Kuala Lumpur meeting. Aku tak boleh pi, hang pergi ganti aku. Tiket dah beli dah. Esok pukul 8 pagi hang pi naik ke airport Al-Ustaz, pi Kuala Lumpur, mesyuarat pukul 11, pukul 2, pukul 3 balik. Jadi balik. Jadi dia kata, bos, okey bos, boleh. Pagi besok dia bangun semai subuh, pakai siap, ambil blazer dia pakai. Dengan ada coklat, ada semut tadi, pakai blazer, pergi airport, sampai Kuala Lumpur, mesyuarat. Pukul 2, pukul 3 selesai mesyuarat, sembahyang Zuhur, makan tengah hari. Pukul 3 naik kapal terbang balik sini, sampai Al-Ustaz, dia balik rumah. Sampai rumah pukul 6. Masa dia sampai rumah pukul 6 tu, dia tanggalkan jaket dia, disangkut kat dinding. Semut yang dalam poket tu keluar, jumpa dengan semut yang kat rumah. Semut kat rumah tanya, hang pergi mana? Pergi KL. Semut tadi tu keluar. Jadi semut-semut yang kat rumah, mana tak nampak hari ni. Semut ni jawab, pergi mana? KL. Apa cakap semut yang kat rumah? Logik tak? Kecuali semut yang beriman, dia kata benar. Nampak tak maksud saya ni? Sekarang ni tak logik kalau semut naik kenderaan semut nak pergi Kuala Lumpur balik hari. Habis sekarang ni semut tak naik kenderaan semut, semut naik kenderaan siapa? Kenderaan manusia. Jadi bila semut ni naik kenderaan manusia, pergi Kuala Lumpur balik hari, tak boleh. Begitulah Isra' wal Mi'raj. Yang pergi sebulan, balik sebulan, itu kenderaan manusia. Yang Nabi pergi, Nabi tak naik kenderaan manusia. Nabi naik apa? Nabi naik burak.
Buraq ni kenderaan siapa? Kenderaan malaikat, dicipta dari cahaya. Orang sains dalam ilmu fizik, siapa sebut? Albert Einstein ke siapa sebut? At the speed of light, time still stood. Pada kelajuan cahaya, masa tak boleh kira. So kalau semut naik kenderaan manusia tumpang, boleh je pergi Kuala Lumpur balik hari. So apa masalahnya Nabi Muhammad tumpang kenderaan malaikat balik dalam satu malam? Apa masalahnya? Kelajuan cahaya, cahaya laju. Mana lagi laju? Cahaya ke bunyi? Mana lagi laju? Bunyi ataupun cahaya? Tadi kita dengar bunyi motor kan? Cara dia senang je. Dekat langit, kita nampak ni dulu ke kita dengar guruh dulu? Nampak kilat dulu ke dengar guruh dulu? Kilat, lepas tu baru bunyi guruh kan? Mana lagi laju? Cahaya ke bunyi? Cahaya lagi laju daripada bunyi. Mana lagi laju? Bunyi ke bau? Kadang-kadang tak ada bunyi pun baru ada kan. Itu cerita lain. Kalau nampak yang beki-beki itu agak-agak tak bunyi ya. Okey. Jadi sekarang tu saya kata, apa yang Allah Ta'ala Rasulullah beritahu, kalau kita akal kita dikaji, diguna, akhirnya kita jumpa poin. Sebab itu kelajuan cahaya. Okey, itu tentang kaedah tadi kita pakai pada Isra' Mi'raj. Yang kedua, memang kita kalau sebut Isra' Mi'raj, mana-mana ceramah bab Isra' Mi'raj, kalau tak sebut bab solat, dia azan tu sambung ke azan. Ceramah Isra' Mi'raj kalau tak sebut bab solat, memang tak sempurna lah. Kita tengok Tuanku Sultan buat satu majlis menganugerahkan pada tokoh-tokoh ni 30 orang. Ini dapat Datuk Seri, Tan Sri, 30 orang. Yang ke-31, Tuanku kata yang ni seorang better nak datang menghadap jumpa better sendiri di istana. Better ada nak serah satu anugerah. Ini khusus better nak bagi kat dia. Ini menunjukkan mana yang hebat. Yang satu ke yang 30? Ini menunjukkan yang satu ni hebat, dan yang Tuanku bagi itu pun lagi hebat daripada diberi pada 30 ni. Kehebatan perkara yang diberikan dan kehebatan penerima. Saya bukan nak menyamakan Tuanku dengan Allah, tapi nak senang faham, walillahil mathalul a'la. Dalam kewajipan puasa, Allah akan hantar Jibril jumpa Nabi di bumi, baca ayat Quran, wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jibril bawa ayat ke bumi, baca kat Muhammad. Wajib zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Jibril pergi ke bumi jumpa Muhammad, baca ayat wajib zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jibril bawa ayat ni ke bumi jumpa Muhammad, wajib haji, dan seterusnya. Tiba-tiba Jibril pergi jemput Muhammad untuk menghadap jumpa aku sendiri tanpa melalui Jibril. Allah nak fardukan salat. Ini menunjukkan keistimewaan yang diberi dan keistimewaan penerima itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat, istimewanya solat
nak banding dengan ibadah-ibadah lain. Kita tengok bola tak sembahyang subuh. Kita mesyuarat bisnes, layan customer sampai tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar. Macam mana? Surah Mi'raj sambut. Jamuan, makan, ada jamuan semua ni. Kat rumah masing-masing. Dan maksud saya, Isra Mi'raj nak menunjukkan, ceritakan kepentingan solat. Allahu Akbar. Isra Mi'raj, solat. Yang cerita minta diskaun, Nabi Musa suruh minta diskaun daripada 50, lah sekali jadi 5. Itulah pengajarannya banyaklah. Dan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada ayah-ayah khususnya, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah kata, perintahkan anak-anak kamu solat ketika berusia berapa tahun? 7 ke 17? 7 tahun kena suruh dah sembahyang. Suruh. Ustaz, kalau kita suruh, lepas tu dia tak sembahyang, tak apa, biar pergi. Tapi bila 10 tahun kita suruh, kalau dia tak sembahyang, itu kena ambil tindakan. Maknanya Allah Ta'ala bagi tempoh 3 tahun. Suruh. Dia dengar, sembahyang. Dia tak sembahyang, tak apa lagi. Tapi kalau kita nak bertegah, nak pujuk juga, itu lagi baik. Tapi bila 10, kalau suruh sembahyang tak sembahyang, kena pukul dah. Ada satu program motivasi budak-budak Jah 5, Jah 6. Ustaz penceramah cakap, Omar 300 orang budak-budak Jah 5, Jah 6, 11-12 tahun. Adik-adik, nanti balik rumah masing-masing, cakap ke ayah masing-masing, suruh ayah beli rotan. Nanti adik-adik bagi tahu ayah, kalau saya tak solat, ayah rotanlah saya. Adik-adik setuju? Semua budak-budak ni setuju. Ada seorang angkat tangan, Ustaz, kalau abah tak semayang, boleh tak saya rotan abah? Allahu Akbar. Anak-anak ni dia tengok kita, action speak louder than word. Perbuatan kita memberi kesan pada anak-anak lebih daripada yang kita cakap lagi. Dia suruh dia semayang, kita dengan telefon lagi. Anak-anak tengok, abah malah tadi tengok bola MU lawan Liverpool, abah tak semayang subuh pun. Abah pergi tengok final bola, masuk akhir, balik tak semayang. Anak-anak tengok. Tolong jagalah bab salat. Sudah pasti kita akan rindu Allah Ta'ala jadikan Ramadan 2 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Kita semayang kat rumah masing-masing. Biasa tiap-tiap kali bulan Ramadan akan timbul isu 8 rakaat ke 20 rakaat tarawih. Betul tak? Tiap-tiap kali Ramadan. Kecuali Ramadan tahun 2020 masa Covid. Ijma' 8. Sebenarnya terawih kat rumah. Iza ja qul huwallah. Akak tu kata, Ustaz, suami akak sepanjang bulan Ramadan ni Ustaz, ikhlas sungguh suami akak. Buat apa kak? Yalah dia baca surah Al-Ikhlas tiap-tiap rakaat. Jangan ketawa kat suami belakang, bersyukurlah ada tu imam. Tak Ustaz, saya bukan tak bersyukur. Habis malam tadi Ustaz, dia baca Qul a'udzu birabbin nas, berubah. Saya takut ini tanda-tanda dia dekat nak mati. Kalau nak mati kan berubah. Biasa Qul huwallah je. Mesti kita akan rindu tarawih sekali kat rumah. Saya cukup terasa, subhanallah, masa lockdown tahun 2020 kan, kita ni kalau bulan Ramadan tazkirah situ, tarawih sini, ceramah sini. Tapi Allah Ta'ala punya aturan. Allahu Akbar. Ini hikmah lah.
Covid datang, kita boleh terawih kat rumah, kita boleh khatam tadarus di rumah. Kemah? Kita akan rindu saat begitu. Ni payah dah keluar pergi kerja dah, masjid buka dah sekarang. Tapi Allahu Akbar, masa sepanjang Covid ini, ketika wabak Covid digeruni di luar rumah, ada 3 wabak yang menyerang di dalam rumah. Kena tolong hati-hati. Dan kita bimbang 3 wabak ini masih ada dalam rumah kita. Wabak yang pertama, wabak tak solat. Sepanjang lockdown, ada orang tak semayang. Ada orang semayang on off. Ada isteri kata, Ustaz, suami saya dia rasa tak semayang, dia semayang. Ada masa dia tak semayang. Ada suami, Ustaz, isteri saya dia semayang, tapi subuh dia tak bangun, Ustaz. Yang lagi sedih, ada mak ayah yang semayang, anak tak semayang. Yang lagi-lagi sedih, anak semayang, bapak datang bulan, ayah tak semayang. Allah, ini wabak yang berlaku dalam rumah. Dalam Facebook bising, kenapa masjid tutup? Dalam Facebook, lepas masjid buka, dia tak main pun. Kenapa masjid semayang jarak? Bising lagi dia. Dia tak main semayang pun. Yang bising kenapa masjid tutup, buktikan keikhlasan kita berjemaah kat rumah. Buktikan. Ya. Bising masjid tak buka. Ni bising pula masjid semayang jarak. Ingat. Yang tak datang solat Jumaat, yang memang dari office, dari tempat kerja memang tak datang, dia cakap apa? Penuh dah, tak boleh nak masuk, penuh, tak celui. Dari awal dia tak datang. Awak jawablah di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Kalau kita main sampai penuh tak boleh masuk, kita boleh jawab di hari akhirat. Bahkan yang parking jauh, jalan tengah panas, sampai masa tak boleh masuk masjid, dia dapat pahala tak? Dapat. Ni duk makin hamun pula kat AJK masjid, dapat dah pahala, hilang balik. Malaikat catat, Allah tahu. Kita parking jauh tengah panas, mai beratur, pakai mask lagi, bawa lagi. Dah lah masa keluar dari kereta tu tertinggal sejadah, balik kat kereta ambil sejadah pula, beratur sampai-sampai tak lepas. Allah catat semua dah pahala. Ustaz senang lah, ustaz main lewat pun boleh masuk. Jadi ustaz lah, baca khutbah. Ada masa ustaz yang kena beratur tempat lain. Jangan duk marah kat AJK masjid. AJK masjid pula jangan terlalu garang. Biarlah kita ada tasamuh. Yang kita masyarakat ni bagi kerjasama pada AJK masjid. AJK masjid pula biar adalah tolak ansur, budi bicara, gitu. Kita nak mai semayang ni bukan semayang saja. Buktikan solat itu memberi kesan pada akhlak dan perangai kita. Cakap nak mai semayang tapi duk makin hamun orang. Mana akhlak? Ingat, yang datang lepas tu tak boleh masuk, balik pahala dapat dah. Saya nak sebut apa tadi? Wabak kan? Saya sebut berapa dah wabak dalam rumah? Dalam rumah ada 3 wabak. Yang pertama wabak tak solat. Ini jauh lebih bahaya daripada COVID-19. Orang kena COVID meninggal dapat anugerah mati syahid bila dia redha. Tapi yang wabak tak semayang dalam rumah, Allahu Akbar. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dibawa masuk dalam neraka saqar? Apa kamu ada dalam neraka ni? Kami tak semayang dulu ya Allah kat dunia dulu. Bos kata kena buat kerja, kami tak semayang maghrib ya Allah. Masa ni customer banyak masuk ni, suruh buat nasi goreng, mi goreng ni. Allahu Akbar. Wabak yang pertama, wabak tak solat. Sepanjang Covid baru ni pun masa lockdown, ada wabak yang kedua, wabak hilang rahmat, hilang kasih sayang.
Suami maki isteri, isteri maki balik suami. Allahu Akbar. Maki hamun ke anak-anak, isteri dera suami. Oh, itu paling menyayat hati lah. Siapa? Yang ni pukul, yang ni maki. Sebab itulah kadar perceraian yang sangat tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia 17 tahun dah kahwin. Tiap-tiap hari pukul 8 pagi babak, pukul 5 baru tengok. Jadi berapa jam tu? Tiba-tiba stay at home. Sepanjang hari duduk tengok. Sampai ada seorang akak tu kata, Ustaz, saya kalau boleh, saya nak suruh suami saya duduk kat rumah pun pakai mask. Sebab apa kak? Saya nak muntah dah tengok muka dia. Hilang kasih sayang. Hilang. Patutnya ada orang yang bila dia boleh work from home, walaupun mencabar, tapi dia rasa ni peluang dia untuk bersama isteri dan anak-anak. Subhanallah. Ini wabak yang kedua. Wabak hilang kasih sayang, hilang rahmat. Dan yang ketiga, dan ini bahaya, saya lihat wabak ni dia ada masa Covid dan dia masih melarat. Yang ketiga ini, wabak menyerahkan anak-anak kepada gadget. Dengar ayat saya tak kata serah gadget ada anak-anak. Menyerahkan anak-anak kepada gadget. Allah. Ya Ustaz, dia orang kena belajar sekarang, kena online. Betul kena online. Itu terpaksa nak buat macam mana. Daripada yang tak reti pun jadi reti. Webex-nya, Google Meet-nya, apa semualah. Tapi ada ibu ayah yang nak ambil mudah. Dia nak online dia nak sembang, cari ni ambil bagi kat anak. Hak kecil dia tengok YouTube. Besar sikit main game. Besar sikit layar movie. Allahu Akbar. Ini wabak yang ketiga. Menyerahkan anak-anak kepada gadget. Habis macam mana Ustaz nak buat Ustaz? Zaman sekarang, ya mungkin bagilah, tapi kawal, tengok dia main game apa. Kadang-kadang dia main game bergaduh, bergocoh, bertumbuk, dia jadi ganas. Apa yang itu, saya banyak dah lari ni. Balik pada topik solat tadi yang saya nak sentuh tadi. Balik pada cerita solat tadi. Sebab itulah ni mesti orang periksa SPM. Kita penting SPM, tapi tengoklah semayang anak-anak kita. Dapat A banyak pun, tapi tak semayang, bukan orang yang berjaya. Graduate university, convocation, pointer dia berapa? 4.2. Sebab dia markas 100 lebih. Tapi semayang ponteng, gagal. Bisnes, awak bisnes, staff dia seorang saja, staff dia ada 60 orang staff. Bisnes dia juta-juta, tapi tak semayang. Dia main golf tu, sekali ketuk bola, terus masuk. Tapi tak semayang, gagal. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa Sayyidina Umar jadi khalifah, ada seorang lelaki Majusi yang sangat benci Sayyidina Umar. Dia duduk Madinah. Dia buat satu alat khanjar. Kedah panggil apa? Yang ada mata pegang kat tangan. Ada kalau bergaduh kita tumbuk. Buku 5. Lawi ke apa dia panggil. Yang ada mata gitu. Macam khambik. Majusi ni dia buat khambik itu dengan mata yang cengkok tajam, dia rendam dalam racun. Orang yang kena memang akan meninggal, sama ada dirobekkan perutnya ataupun racun yang direndam. Aku buat ini untuk Umar Al-Khattab. Sehingga di suatu subuh, ketika Sayyidina Umar, masa itu Sayyidina Umar khalifah, mengimamkan salat subuh. Ni pemimpin, jadi tu imam semayang. Dia khalifah, dia ketua negara, dia imam salat. Sayyidina Umar imamkan salat subuh.
Bila orang dah mula semayang, semua masuk dalam saf. Abu Lu'lu' al-Majusi, dia masuk dari tepi masjid, pintu tepi, dia meluru ke arah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tikam di pinggang Sayyidina Umar, dia tikam di dada Sayyidina Umar, dia tikam di perut, lalu dia tarik. Terpancuk darah Sayyidina Umar, tersungkur jatuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika Abu Lu'lu' nak cuba lari, ada sahabat yang cuba tangkap dia, dia tikam pula. 2-3 orang lagi sahabat kena tikam, dan ada seorang sahabat yang kain ridak dia ni, dia lemparkan kain tu, lalu Abu Lu'lu' tak boleh buat apa, dia tikam diri dia sendiri. Sayyidina Umar berlumuran darah jatuh. Abdurrahman bin Auf duduk belakang, Abdurrahman bin Auf ke depan, gantikan imam, pendekkan bacaan, selesaikan salat subuh. Tengok para sahabat, khalifah kena tikam berlumuran darah, dia tak ada call ambulance, selesai semayang dulu, tapi pendekkan bacaan. Ini fiqh para sahabat. Allahu Akbar. Kita tupai masuk dalam masjid, berhenti dah semayang. Abdurrahman bin Auf ke depan, gantikan imam, pendekkan bacaan. Lalu lepas selesai semayang, diriba Sayyidina Umar Al-Khattab, pegang berlumuran darah. Lalu ada yang bagi susu, bagi air, susu kat Sayyidina Umar minum. Air itu keluar bersama dengan darah kat perut tadi. Sayyidina Umar pingsan seketika. Lalu sahabat pun jadi semakin panik, ramai berkumpul. Khalifah ditikam dengan begitu teruk, berlumuran darah, pingsan. Setelah seketika, bila Sayyidina Umar dalam keadaan berlumuran darah, Sayyidina Umar celak mata, celak balik. Soalan pertama Sayyidina Umar tanya apa? Asallan nas, rakyat aku dah solat ke? Selesai dah ke solat? Dalam keadaan berlumuran darah, ini pemimpin, dah solat ke belum? Lalu dia orang kata semayang dah, selesai dah semayang. Sayyidina Umar kata alhamdulillah, tiada nilai manusia tanpa solat. Lalu soalan kedua Sayyidina Umar tanya, siapa tikam aku tadi? Dia beritahu Abu Lu'lu' al-Majusi. Sayyidina Umar kata alhamdulillah, yang tikam aku tidak akan berhujah di hadapan Allah, dia tak pernah sujud pun pada Allah. Maksudnya aku mati syahid nanti. Yang tikam aku ni bukan orang Islam. Lepas tanya 2 soalan, Sayyidina Umar minta air. Anak dia kata tadi, bagi dah air kan minum kan, keluar dengan darah kan. Aku bukan nak minum, aku nak berwudu. Salatku belum selesai tadi. Allah Akbar. Aku nak berwudu, salat aku belum selesai tadi. Radhiyallahu an Umar bin Al-Khattab. Ini salat, ini nilai salat. Kita buat kerja sikit, tak apa, tak semayang. Kita ambil mudah dengan solat, tengok TV je pun tak semayang. Isra' Mi'raj mengajar nilai solat pada kita. Solat kena jadi agenda yang penting dalam keluarga, dalam negeri, dalam negara. Alhamdulillah, baru-baru ini JAKIM telah melancarkan bulan Rejab sebagai bulan salat di seluruh negara. Subhanallah. Moga-moga sampailah juga pahala idea ini kepada almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Idea ni Tok Guru Ni Aziz mulakan di Kelantan. Tok Guru Ni Aziz allocate duit berjuta, berapa juta itu dari awal dulu. Bila masuk bulan Rejab, isytihar bulan solat, kita buat kempen, kita buat forum, buat ceramah, buat signboard apa semua, solat. Orang tanya Tok Guru, dah keluar duit banyak ni, cerita bab solat je sebulan, apa ROI nya? ROI tahu ROI? ROI ni ROI, Return of Investment.
Apa dapat tu guru? Keluar duit 1 juta, dapat apa? Keluar duit suruh orang solat, dapat apa? Return of investment. Return apa? Ini. Tapi Tok Guru melihat bahawa dengan solat ini membentuk jiwa-jiwa manusia. Alhamdulillah di Terengganu pun dah 2-3 tahun. Masuk bulan Rejab, isytihar sebagai bulan solat, buat forum, kempen dan sebagainya. Baru-baru ni Menteri Agama kita, Senata Datuk Idris Ahmad, isytiharkan untuk seluruh Malaysia. Salat penting. Agenda allazina immakannahum fil ardi aqamus salah. Ciri-ciri golongan yang diredai oleh Allah apabila mereka diberi kekuasaan memerintah di atas muka bumi ini, aqamus salah, mereka mendirikan salat. Dia tak kata yusallun, mereka salat, tak, mereka aqamus salah, mereka mendirikan salat. Bagi kesedaran, ajak orang salat, muliakan salat, jadikan salat sebagai agenda yang penting. Ini baru betul kita sambut Isra' Mi'raj, salat. Ada sahabat saya, seorang qadi daerah, dia ceritalah sepasang suami isteri nak bercerai. Suami isteri ni memang nak bercerai, dan tapi akhir sekali kena jumpa Tok Qadi dulu, kaunseling belum cerai. Datang jumpa Qadi, stage terakhir lah. Kawan saya masa tu, dia Qadi ni, dia tanya, Tuan jumpa saya ni, saya nak tanyalah Tuan, ni kenapa sampai ambil keputusan nak bercerai? Lalu si suami pun ceritalah, Ustaz, isteri saya ni dia cerita hai isteri. Lawah, lega. Puan, kenapa sampai macam ni sekali? Ustaz, sebenarnya dia pun cerita. Dua-dua dah luah kan? Jadi sahabat saya ni, qadi ni, dia kata saya nak tanya sikit lagi boleh? Tanyalah, tanya. Saya agak jawab dengan ikhlas. Tanyalah apa lagi Ustaz? Kita dah buat keputusan ni. Saya nak tanya sikit. Tuan, Puan, setiap hari solat 5 waktu cukup tak? Tiba-tiba dua-dua ni dua-dua dia menangis dua-dua, tepuk meja, bangun dan keluar daripada bilik qadi tu, keluar tutup pintu sambil menangis. Tuan-tuan nak tahu tak apa yang berlaku selepas tu? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Saya pun tak tahu. Dan sebab saya tanya kawan saya yang qadi pun, dia pun tak tahu. Habis macam mana? Dia kata saya pun tak tahu. Lepas tu dia menangis, keluar tak balik-balik dah. Jadi saya pun tak boleh cerita lah mana ni, apa berlaku selepas tu. Tapi nak beritahunya, that is the real problem. Itu penyakitnya. Itu penyakit. Kat pejabat, kalau ada staff ni, kalau ada bos ke CEO ke business owner ke, tengok staff kita. Kalau ada staff yang tak semayang, dia nak tipu bos, tipu claim, fitnah, kutuk belakang, small matter. Maknanya gini, orang yang berani buat dosa tak solat, dosa lain beres. Itu je kaedah. Satu rumah tangga yang tak semayang, maka dosa lain biasa. Bila dosa lain biasa, itu yang bawa masalah pada rumah tangga. Isra' Mi'raj, saya telajak 9 lebih dah ni. Satu lagi yang terakhir, yang ketiga, yang ringkas sikit lah, yang terakhir. Tuan-tuan, ada surah dalam Al-Quran, surah Al-Isra'. Ayat nombor 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas sami'ul basir. Dan surah Al-Isra', nama surah Al-Isra', ayat cerita Isra' Mi'raj, ayat nombor 1 je. Ayat nombor 2 dan seterusnya, Allah Ta'ala bongkarkan kejahatan Bani Israel. Sebab tu saya masa kat Yaman dan di negara-negara Arab, kalau datang musim bulan Rejab, dia orang banyak bincang tentang Masjidil Aqsa. Dia orang banyak bincang tentang perjuangan
al-qiblatul ula, kiblat umat Islam yang pertama. Sebab dalam surah Al-Isra itu sendiri membongkarkan kejahatan-kejahatan Bani Israel. Dan alhamdulillah, Yadim, saya terlibat dengan Yadim, agensi-agensi bawah JAKIM, dan baru ni ada malam besok Fora Perdana, malam esok RTM, malam esok Fora Perdana RTM pun khusus tajuk Masjidil Aqsa malam esok. Panel dia Duta Malaysia ke negara Arab, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, malam esok dalam Fora Perdana RTM, cerita tentang Masjidil Aqsa. Sebab nak cerita bahawa bila kita sambut Isra' Mi'raj, surah Al-Isra' dia berkait dengan dibongkarkan kejahatan Bani Israel ini. Dia berkait sebab Nabi Isra' dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan banyak lagi pengajaran dan ibrah di sebalik peristiwa ini. Kalau kita pergi dengan detail lagi, apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk azab, bentuk-bentuk nikmat, perjalanan tersebut banyak. Tapi secara kesimpulannya, dengan Islam akan ada golongan yang menerima Islam seperti iman Abu Bakar. Ada golongan bila dengar tentang Islam, respon mereka seperti Abu Jahal. Ada yang dah Islam, yang murtad apabila dengar tentang Islam pun ada. Dan kiaskanlah pengajarannya dalam perkara lain yang berkait dengan agama. Yang terakhir malam ni, saya rasa saya nak main jauh-jauh ni, saya rasa saya nak tinggalkan juga sedikit buah tangan pada semua yang hadir. Sepotong buah tangan tu sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari. Satu hari Rasulullah nak keluar sembahyang subuh. Isteri baginda Juwairiyah duduk atas sejadah. Rasulullah pun keluar ke masjid untuk solat subuh. Rasulullah lepas sembahyang subuh, biasa Rasulullah duduk kepada sahabat, bagi tazkirah, ada siapa bermimpi, Rasulullah tafsirkan mimpi, orang nak tanya soalan. Sehinggalah waktu duha. Bila waktu duha, barulah Rasulullah balik ke rumah. Bila Rasulullah balik ke rumah, Rasulullah tengok isteri baginda Juwairiyah masih duduk atas sejadah, duduk berzikir lagi. Ya Allah. Kalau isteri kita macam mana? Masa kita balik tu, duduk WhatsApp dah ke? Tak ustaz, dia duduk masak. Tak apalah. Tak apa, tak salah. Tapi nak beritahunya, Rasulullah keluar sebelum subuh, balik waktu duha, Rasulullah kata, wahai Juwairiyah, kamu duduk dari tadi sampai sekarang? Ya wahai Rasulullah, aku duduk berzikir dari tadi sampai sekarang. Allah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah kata apa? Aku ada baca satu zikir yang aku ulang 3 kali je zikir tu. Pahalanya sama banyak dengan zikir kamu dari subuh tadi sampai waktu duha. Zikir tu aku ulang baca 3 kali je. Pahalanya menyamai. Dan langkah baiknya kalau kita boleh jadikan amalan zikir kita ini, lepas kita sembahyang subuh, kita amalkan zikir ni. Nak tak? Seorang je nak. Nak tak? Saya ingat nak kongsi sikit lah. Yang nak rakam pun rakam. Apa zikirnya? Mudah je. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rasulullah ulang baca 3 kali selepas subuh, menyamai pahala zikirmu daripada subuh tadi sampai waktu duha. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dalam surah ada. Jom kita baca sekali ramai-ramai. Saya baca dulu baru ikut. Subhanallah wa bihamdihi. Ni dah makan malam ke belum? Oh, waktu punya letih je. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Okey, cukupkan 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bila waktu baca berapa kali? Saya datang jauh-jauh dari Kuala Lumpur, datang Al-Ustaz ni malam ni yang hadir, yang tengok live. Kalau ada 50 orang amal, alhamdulillah, saya pun boleh tumpang pahala. Tapi saya yakin semua yang hadir ni insya-Allah niat kita aku nak cuba amal. Niat kita aku nak amal. Tak ingat, tanya kawan yang rakam tadi. Moga-moga kita dapat jadi amal soleh kita insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua yang hadir dan juga yang menonton di live Facebook ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.